Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadanil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرفه أحد غيرك. اللهم آمين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Muslimin, mukminin, ayah-ayah, abang-abang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah kerana kita diberikan peluang pada hari ini untuk meneruskan kehidupan kita sebelum kita bertemu dengan kehidupan yang seterusnya. Kerana kita diberi peluang oleh Allah untuk menambahkan amal kebaikan. Dan kita diberi peluang untuk menghapuskan dosa-dosa kita dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang besar yang Allah bagi kepada kita, iaitu boleh lagi buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik pujian ialah kata Nabi, alhamdulillah. Jadi tanda kita puji Allah, kita sebut alhamdulillah. Kalau orang puji seorang raja kerana hebatnya, dipuji seorang pemimpin kerana keadilannya, dipuji orang kaya kerana harta yang banyak, dipuji orang-orang cantik sebab kecantikannya. Tuan-tuan, semua pujian-pujian itu menjadi rendah kerana pujian yang paling tinggi ialah kita memuji dengan kalimat alhamdulillah. Bila sebut alhamdulillah, Allah lah yang maha hebat, yang layak mendapat puji-pujian. Dalam semayang pun kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah yang mentadbir sekalian alam. Lah ni kita duduk dalam masjid, di rumah kita jadi apa kita tak tahu. Kita duduk dalam masjid, apa yang jadi dekat kereta kita tak tahu. Betul tak? Ke kita tahu apa yang berlaku kat rumah kita? Kita main masjid, anak kita duduk di rumah, kita tak tahu dia buat apa. Kita tinggal anak dekat asrama, hantar pergi sekolah, kita tak tahu apa yang berlaku pada anak kita. Kita tak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap perkara yang ada di alam ni. Apa makna alam? Ma siwallah. Lain daripada Allah, alam. Langit, bumi, bintang, planet, manusia yang duduk dalam bumi ni, semua ni Allah Ta'ala yang urus dan Allah mengetahui. Allah urus bagi makan, bagi rezeki, bagi sihat, bagi nikmat. Sebab tu dalam semayang kita puji alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Tak ada, kita kalau duduk di masjid dari pagi sampai zuhur, hak berlaku di rumah kita tak tahu dah. Pemimpin pun macam tu. Kalau dia duduk di pejabat dia depan media, dia hebat. Tapi yang berlaku di rumah, dia tak tahu. Anak dia sakit, dia telefon orang, hang tolong buat pisah anak aku. Maka pujian yang paling hebat, kata Nabi, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan kalau tengok apa-apa, alhamdulillah. Orang bagi bantuan kat kita, alhamdulillah. Orang sumbang apa-apa kat kita, alhamdulillah. Dia bagi daging korban kat kita, alhamdulillah. Sebab pujian itu kepada Allah. Terima kasih, alhamdulillah kita dapat. Sebab yang dia bagi itu pun daripada Allah. Maka sempena dengan Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini. Saya baru sampai daripada Pahang subuh tadi. Bawa kereta semalam. Nak bagi dan juga Jumaat ni. Duk ingat tak dah. Mayang Jumaat di Sungai Petani ni, dia bunyi PKPD tu. Saya buat relax. Musafir ke Terengganu, ke Kuantan 8 hari.
Tiba-tiba Ustaz Osman telefon, dia kata, Ustaz, jadi besok. Oh, kalut kita. Balik mai juga, mudah-mudahan ada manfaat. Jadi kita nak kongsi sikit pada ayah-ayah, abang-abang yang dirahmati Allah sekalian. Apa kelebihan hari Jumaat? Kelebihan hari Jumaat. Orang kita kalau sebut Jumaat ni, sebut teringat malam Jumaat. Satu ya. Habis reti, Jumaat ni malam tu malam sunat. Tu ya. Hak tua nak mati dah. Lutut ni jalan bunyi kok. Sebut kata malam Jumaat. Mana balik awal malam Jumaat. Bukan balik buat apa, balik basuh baju ya. Tok duk pegang rotan di rumah kan. Kelebihan hari Jumaat ni sangat banyak. Antaranya Nabi SAW bersabda, as-salatul khamsu. Nabi kata sembahyang 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ati. Sembahyang Jumaat ke Jumaat minggu depan. Antara salat waktu dengan salat waktu yang lain. Antara Jumaat dengan Jumaat yang akan datang. Kaffaratul lima bainahunna. Nabi kata pengampunan dosa di antara kedua itu. Jadi antara Jumaat dengan Jumaat, Allah hapus dosa kita. Antara semayang subuh dengan semayang zuhur, Allah hapus dosa kita. Tapi ada syarat. Ada syarat. Kata Nabi, ma lam tughshal kabair. Selama mana dia tak buat dosa besar. Dalam tempoh seminggu ni, dia buat dosa besar. Berzina, bunuh orang, minum arak, syirik. Dalam tempoh ni, kalau dia buat dosa-dosa besar, Allah Ta'ala potong dia punya kelebihan Jumaat yang dia dapat. Jadi dalam tempoh seminggu ni, minggu ni sampai minggu depan, Allah hapus dosa kita. Dosa yang tak terlibat dengan orang. Dosa yang libat dengan Allah. Kok lah pergi pekan, ternampak orang perempuan pakai cantik, ketat, comel, rasa segak teringat macam Tok Hang dulu ni. Habis kuliah duha, makan roti canai depan kedai masjid. Hak main ambil order tu perempuan segak. Nak menikah lain tak berani, tengok jadilah. Tengok. Tertengok sekali. Bukan tengok seminit, tengok sekali ya. Tertengok beralih kot lain. Mudah-mudahan dengan Jumaat ke Jumaat ni, Allah hapus dosa yang kecil-kecil. Kemudian Nabi sebut lagi, antara kelebihan hari Jumaat ini, disebutkan inna fil jumu'ati la sa'atan la yuwafiquha muslimun yas'alullaha fiha khaira illa a'tahu iyyah. Kata Nabi SAW, pada hari Jumaat ni ada satu waktu yang mana berbetulan dengan ketika seorang Muslim itu berdoa akan kebaikan daripada Allah, kecuali Allah akan tunaikan. Dan Nabi SAW isyaratkan dengan tangan Nabi bahawa waqala biyadihi. Nabi buat dengan syarat tangannya hanya sedikit sahaja waktu itu. Nabi sebut tempoh itu yuqalliluha. Nabi kata waqala biyadihi yuqalliluha. Nabi buat syarat dengan tangan dia macam waktu tu pendek je. Sebab itu kita sepanjang Jumaat ni perbanyakkan doa. Perbanyakkan doa. Boleh jadi waktu kita doa tu boleh jadi pukul 8 pagi, boleh jadi waktu subuh tadi. Jumaat bermula daripada terbenam matahari. Semalam dah Jumaat dah. Antara zikir yang baik, afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir yang baik. Antara benda yang ringan tapi berat, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Benda ringan tapi payah buat. Nabi kata ringan tapi berat pada timbangan. Istighfar yang paling baik, Sayyidul istighfar. Balik lagi hafal. Semua kedai dia tahu. Sungai Petani popiah yang sedap. Tani cakotiah yang sedap. Tani kotiah kerang sedap. Tani nasi gulai dia sedap. Tani hang kalau pi parking belah ni, aku selalu pi tani. Semua dia ingat. Kalau dia lostak, tani. Tapi lah tak boleh pi PKPD.
Hang kalau nak pergi Perlis, makan kedai ni. Kalau di Taiping, tang ni. Kalau di Kuala Lumpur, dekat tang ni. Dia boleh habaq. Semua tempat makan dia tahu. Nak wirid, nak istighfar, 4 baris tak boleh hafal. Teruk tu. Kata bodoh marah. Bukan bodoh, malah. Dia malah. Doa yang Nabi ajak, istighfar yang paling baik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Sampai habis. Panjang? Tak panjang mana pun. Sini sampai tang pintu tu tak ada sampai habis baca dah. Itu adalah sayyidul istighfar. Nak paling baik istighfar pada Allah, baca yang tu. Banyak sebenarnya istighfar ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Boleh juga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Boleh juga. Allahumma ighfir li dhunubi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Boleh juga. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh juga. Astaghfirullahal azim. Boleh juga. Astaghfirullah pun boleh. Kalau semua benda ni hang tak boleh buat, astaghfirullah pun tak boleh buat, mati lah. Sila mati. Punya malah nak istighfar. Yang paling baik istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Panjang. Lebih kurang 4 baris. Ngapai ya? Ngapai kali dengan makna? Baru faham minta apa. Ni duk tengok kereta duk di depan, nombor plate dah pelekat. Bank suruh sign agreement, tak baca lah. Sign. Sila-sila dalam tu bank kata, lepas 10 tahun jadi hak milik bank kau. Contoh. Ataupun salesman tu buh nama dari situ. Selepas 10 tahun, selesai bayar, maka akan berpindah milik kepada saya. Kita tak tahu apa. Tulis halus pula, tebal pula, 10 muka surat. Tak ni. Hak saya tanda pangkah tu semua tanda tangan. Duduk nampak kereta. Kita tak baca, kita tak faham perjanjian yang kita buat. Tidak? Jadi Nabi SAW sebut, kata sahabat Nabi, aku mendengar Nabi SAW bersabda. Nabi kata, bercakap tentang waktu yang Allah Ta'ala terima doa itu. Hiya ma baina an yajlisal imamu ila an tuqdas salatu. Kata Nabi SAW, waktu yang mustajab itu, kata Nabi, antara imam duduk untuk khutbah hingga selesai solat Jumaat ditunaikan. Ada yang kata macam tu. Jadi kita ambil peluang. Kita minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat. Dunia perlu juga. Allah habaq dalam Quran, wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia jangan lupa juga. Asyik duduk di masjid ya, anak bini nak makan apa? Tapi kalau asyik duduk di kedai, duduk di pasar raya, duduk tempat kerja, tak main masjid, pun tak boleh juga. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Allah kata ambil habuan akhirat kamu. Apa yang Allah perintahkan buat, sedekahnya, pahalanya, buat semua kebaikan. Tapi Allah pesan, wala tamsa nasibaka minad dunya. Dunia jangan lupa. Sebab bila kaya, boleh bayar zakat. Bila kaya, boleh pergi haji. Bila kaya, boleh bersedekah. Bila ada duit, boleh beli baju. Boleh beli kenderaan. Untuk apa? Untuk ibadat. Ni puluh duduk di masjid. Aku tak apa anak bini aku tawakal. Tu bukan tawakal. Orang yang bertawakal setelah berusaha. Kita hari ni masjid, pakai emas. Bini pakai emas di tangan. Kita pakai emas di muka. Jadi orang Kedah ni, orang lelaki pakai emas murah ya. 8 kupang, 2 kupang. Bini pakai emas peluk dakap. 8,000, 9,000. Mai tadi tulis nama, cek suhu panas, suruh jaga jarak. Ini usaha. Seterusnya kita bertawakal. Makna serah pada Allah.
bela lembu, ada kandang, ada tempat makan, kurung. Kalau lembu terlepas juga, kita dah tawakal. Terlepas. Bukan dia lepas kat kebun orang. Orang yang beli lembu, biar lembu makan kebun orang. Tu bukan dia bela lembu. Lembu bela dia. Sebab tu tuan lembu kadang-kadang lagi bodoh daripada lembu. Sebab apa saya kata lembu bela tuan? Sebab tuan dapat duit setiap tahun. Jual daging lembu korban. Dia tak bela, dia relax. Lembu kena langak mati, dia tak pebek. Dia tak mengaku lembu dia. Jadi orang yang bela lembu, bela kambing, kena kurung. Bela ayam, kena kurung. Dan dia ada nafkah dari binatang ni. Ada nafkah. Lembu kena sedia tempat, bagi makan minum. Nafkah pada binatang. Kalau dah bela. Kena bagi minum air. Kecuali bela ikan. Ikan ni bagi makannya, tak payah bagi air kat dia. Tak payahlah botek tarik ke apa kat dia, tak payah. Ikan kalau bela, tak payah bubuh air dekat dia. Kita tak payah jamu dia air, pasal dia duduk layak dah. Bela lembu, tak kurung. Lepas tu tawakal. Itu bukan tawakal. Tak ada usaha nak cegah penyakit. Lepas tu tawakal. Bukan macam tu. Tawakal setelah berusaha. Aku hantar anak aku pergi sekolah. Aku hantar anak aku pergi mengaji. Dan Alhamdulillah, anak aku dah faham. Aku bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan usaha aku tadi ni, anak jadi baik. Tak apa, aku tawakal ya. Anak aku jadi apa jadilah, aku serah pada Tuhan. Tak boleh. Tu anak kita. Bukan anak Allah. Allah tidak ada anak. Allah bagi anak dekat kita. Atas usaha kita. Kita yang kahwin. Kita yang usaha. Bila dapat anak, kita buat apa? Allah akan tanya kita nanti di akhirat. Hang yang kahwin. Hang nak anak. Hang yang usaha. Aku bagi. Dah dapat anak. Hang buat apa? Hang serah kat aku balik. Oh banyak cantik. Dah aku bagi dah rezeki kat hang apa semua. Urus kehidupan kamu. Jadi kena bertawakal. Dengan cara macam mana? Setelah kita berusaha. Baik. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antara lagi kebaikan pada hari Jumaat ini. Wa annahu la tudha'afu fihi al-hasanatu was-sayyi'ah. Kata Nabi SAW, hari Jumaat ini digandakan padanya. Gandakan apa? Digandakan padanya kebaikan. Dan digandakan juga dosa kejahatan. Nabi kata wa annahu la tudha'afu fihi al-hasanah was-sayyi'ah. Hari Jumaat ni buat baik pun diganda, buat jahat pun diganda. Dia ingat tak apa pun buat jahat hari Jumaat. Kemudian Nabi sebut lagi as-sadaqatu. Kata Sayyidina Ka'ab radhiyallahu taala anhu, as-sadaqatu tudha'afu yaumal jum'ah. Sedekah digandakan pahalanya pada hari Jumaat. Tabung Jumaat lalu, kita bubuh RM1. Nak balik akhirat, bubuh RM1. Orang Taman Intan ni biasa derma belian, emas, padan dengan nama. Kalau tak mau derma emas Intan lagu ni, tukar nama taman. Masjid Taman RM1. Tahu? Masjid Taman Intan. Lagi orang marah. Keluar masjid ke ada. Ustaz, saya tak puas hati dengan Ustaz ngajak tadi. Ada setengah tempat ke tu. Lepas kita khutbah ni, dipanggil Ustaz Mat, tak puas hati. Tak puas hati, selak baju lah. Sinti lengan. Ustaz apa kata lagu tu kat taman kami? Dah, nak habak. Kita duduk Taman Intan. Duduk di Taman Intan. Kita nak balik akhirat. Takkan RM1 masuk tabung. Tuan-tuan pergi Tesco, pergi Pasar Raya, PTF, pergi kedai runcit kawan-kawan kita. Tuan-tuan bawa apa ringgit? RM100, RM200. Takkan nak balik akhirat untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Tak boleh ke kita bubuh RM10 hari Jumaat? Kalau yang hadir ni bubuh RM10, kita yang mai sembahyang ni 500 orang. Masjid dapat banyak mana? Masjid ni masjid rumah Allah. Bukan rumah tu imam. Tok Imam mati, lantik orang lain. Kalau rumah dia, Tok Imam mati, kita buat masjid lain. Masalah bukan masjid Tok Imam. Imam hanya diamanahkan menguruskan masjid. Bilal diamanahkan menguruskan masjid. Betul tak? Wah, RM10.
Beli handset hampir ribu-ribu. Pantang tengok gambar orang lawa sikit, tanya handset apa? Beli. Tengok kawan makan, weh, hang makan tak ajak? Kat mana? Weh, mahal sikit. Tak apa, RM70 pun tak apa, aku belanja hang. Tabung Jumaat, RM1. Hak untuk makan jadi tai kita habis RM100. Hak untuk buat balik akhirat RM1. Buah, RM10. Ada orang kata, ustaz jangan duk hina orang bagi RM1. Saya tak hina orang bagi RM1. Kalau ada kemampuan, RM10. Orang yang derma RM1 kadang-kadang pahalanya lebih besar daripada RM100. Sebab dia orang miskin. Dia hari ni pendapatan dia RM5. Dia main masjid, dia bubuh RM2.50. Separuh harta dia dah infak pada jalan Allah. Kita setiap hari dapat RM500. Bubuh dalam tabung masjid, seminggu RM1. Tak sama. Sebab tu orang yang derma, kata Nabi, yang derma 1 dirham dengan 1000 dirham. Yang 1 dirham ni pahala dia lebih besar daripada 100 dirham. Sebab apa? Sebab dia memang tak ada duit. Dia tengah susah, tak boleh berniaga. Tapi dia boleh bubuh duit dalam tabung masjid RM10. Padahal dia ada RM20 sahaja. Dia telah infak separuh harta dia. Kalau orang kaya, dalam akaun bank ada ratus ribu, main masjid pun RM50. Dia tidak menyamai lagi derma orang miskin tadi. Nampak? Tuhan bukan tengok jumlah kita tu. Allah melihat banyak mana harta kita dan kita bagi pada Islam. Ambil peluang. Boleh jadi ni Jumaat terakhir bagi tuan-tuan. Saya dok lagi kot. Dia berasa dok lagi. Petang kemarin saya singgah di Pondok Syekh Nuruddin di Janda Baik. Syekh Nuruddin kata sini semua tempat baik-baik ustaz. Janda pun baik kat sini. 3 hari lepas, Setiausaha Timbalan Menteri bahagian ni lah, multimedia apa jenis TV-TV apa ni lah. Kita pun tak ada nak mengapai jawatan apa. Setiausaha Timbalan Menteri, dia pergi dekat Pondok Syekh Nuruddin nak mengaji kitab. Ada daurah 2 hari. Dia mai, kemudian dia jumpa Syekh, dia bawa anak bini. Dia kata kat Syekh, saya nak duduk dalam ni, penuh. Dalam penginapan penuh. Kena ambil di luar. Kerana di kawasan Janda Baik ni dia ada sungai, ada chalet banyak. Dia pun tak apa, dia tahu, Tuan Syekh, saya sewa rumah di luar. Saya pergi hantar anak bini saya dulu. Saya siap-siap, Zuhur saat lagi. Saya main mayang, saya mengaji terus sampai malam. Setiausaha Timbalan Menteri. Dia balik chalet dia. Letak anak bini, letak barang. Dia mati dalam chalet tu. Terkejut Syekh. Dia jumpa Syekh, dia salam, dia balik. Dalam lebih kurang setengah jam tu, orang telefon. Dia meninggal. Mati syahid tuan-tuan. Sebab mati fi sabilillah. Tujuan dia main nak mengaji. Dan dia dah sampai pun. Muda lagi, sihat. Tak ada apa. Serangan jantung. Jadi hak duk bos RM1 tu pikir lah tengok. Kalau minggu depan boleh hidup lagi, tu kira mujuk lah. Mujuk lah. Mujuk. Kalau kata tak ada dah. Buka mata duduk dalam tanah dah. Jadi yang bawa duit lebih, bagilah dekat rumah Allah. Allah gandakan. Mungkin dengan kita derma, Allah Ta'ala, Nabi kata apa? Dawu mardakum bis sadaqah. Ubatilah pesakit-pesakit kamu dengan bersedekah. Mungkin kita sedekah, Allah Ta'ala hapus penyakit yang ada dalam negara kita. InsyaAllah, mudah-mudahan. Baik. Masa tak mengizinkan kita, tuan-tuan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh. Untuk COVID. Baik. InsyaAllah. Baik. Jadi kita menutup kuliah kita pada petang ini. Nabi SAW sebut, man qala sabihata yawmal jumu'ati qabla salatil ghada astaghfirullahal azim astaghfirullahal ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 marratin ghafarallahu dhunubahu walau kanat dhunubuhu mithla zabadil bahri. Kata Nabi SAW, siapa yang boleh sebut istighfar tadi di waktu pagi sebelum sembahyang Jumaat, Allah Ta'ala hapuskan dosa dia walau dosa dia sebesar lautan. Jadi mudah-mudahanlah hari Jumaat ni kita banyakkan istighfar. Tu ada berhentilah main WhatsApp tu.
Ni umur 60 baru belajar main WhatsApp. Tu yang gila Facebook tengah malam duk online lagi lah. Dia jadi kejutan budaya. Dulu orang muda, lah ni orang tua-tua pula jadi. Makcik-makcik tok-tok ni tak sak selfie, tak sak buat live, tak sak buat nu. Dia tak tahulah jadi cucu balik, Tok Wan dah tak main cucu dah. Tok Wan main handphone. Kita baliklah ke pangkal jalan dengan kita bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan kita mati dalam kebaikan. InsyaAllah lepas solat Jumaat kita adakan solat sunat hajah. Minta Allah jauhkan COVID dan penyakit-penyakit lain daripada kita insyaAllah. Jadi mohon tuan-tuan tunggulah. Lepas mayang, kita terus bangun. Baru kita doa. Boleh tak? Yang baik tu daripada Allah, yang lemah tu kelemahan di saya sendiri. Kalau ada yang terasa hati ke terkasak bahasa saya, minta maaf banyak-banyak. Minta maaf banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمين عنا اللهم لا تذهب بركة علومهم عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.